Sophie, dari Perancis keajaiban di Kuala Lumpur, Sophie dari Perancis berasa terkejut dan kagum apabila bergegas mencari tandas di pusat bandar Bukit Bintang Kuala Lumpur. Tak mungkin ianya percuma, namun itu hanyalah permulaan. Perhentian bus mempunyai skrin elektronik dengan maklumat ketibaan yang sangat tepat. Stesen-stesen MRT di bawah tanah menawarkan isyarat Wi-Fi berkelajuan tinggi. Restoran-restoran pula menghidangkan teh panas dan sup secara tanpa had. Malah penghantaran makanan boleh dihantar terus ke rumput di Taman Tasik Perdana. Satu kejutan budaya yang melampau. Pada jam 1 pagi, Sophie berjalan seorang diri di tengah kota Kuala Lumpur menjerit, "Ini bukan film. Ini adalah realiti sebenar. Apa yang telah berlaku di negara ini. Perincian-perincian luar biasa di Malaysia yang menggegarkan seluruh dunia kini didedahkan. Mahu mendengarnya bersama-sama. Sebelum kisah bermula, sila bantu tekan butang, subscribe dan like." Orang asing mula ternganga sejak tiba di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA. Oh ya Tuhan, bagaimana mereka melakukannya. Kehebatan tersembunyi Malaysia yang dianggap paling ajaib dan menyentuh hati oleh orang asing kini akan dibongkar satu persatu. Sophie sedang seronok membeli belah di pavilion KLCC apabila perutnya tiba-tiba memberikan isyarat. Rasa sakit itu semakin sukar ditahan. Oh tidak, tidak, tidak. Peluh dingin mula membasahi dahinya. Sophie mencari-cari dan terlihat papan tanda tandas awam di stesen MRT terdekat. Di sana dia mula berlari. Di pintu tandas, Sophie cepat-cepat mengeluarkan dompetnya. Di Paris menggunakan tandas, awas menelan belanja 2 euro. Dan selalunya tandas itu kotor, berbau dan menjijikkan. Sambil memegang siling, Sophie berasa pelik. Tiada sesiapa yang mengutip bayaran. Tiada mesin tiket atau slot siling. Di mana saya perlu bayar? Dalam keadaan panik, Sophie bertanya kepada seorang warga Malaysia yang lalu lalang. Maafkan saya, kepada siapakah saya perlu bayar yuran tandas? Pada saat itu, warga Malaysia itu tersenyum. Oh, ianya percuma. Masuk saja. Kejutan pertama percuma. Sophie tidak percaya. Tandas di tengah-tengah pusat bandar di kawasan tumpuan utama adalah percuma. Ini sesuatu yang mustahil di Paris. Namun karena terdesak, dia segera meluru masuk. Ketika menolak, pintu kejutan kedua melanda Sophie. Ya Tuhan, jubin seramik yang bersih berkilauan. Cermin tidak mempunyai setitik air pun. Ianya sangat bersih sehingga mengejutkan. Tiada bau busuk di udara, malah terdapat sedikit tanaman hijau. Lantainya kering dan segar. Singki basuh tangan bertaraf pusat beli belah mewah. Sophie berhenti seketika. Adakah ini benar-benar tandas awam percuma? Saya tidak tersalah masuk ke lobi hotel, bukan? Tetapi yang paling menakjubkan belum tiba. Sophie memasuki bilik tandas. Selepas selesai, dia mencari tisu tandas. Di tandas awam Paris, majoritinya tidak menyediakan tisu, jadi wajib membawa sendiri. Sophie secara kebiasaan menghulurkan tangan ke dalam bagnya untuk mengambil tisu. Saat itu, kejutan ketiga berlaku. Bagaimana mungkin terdapat tisu tandas dan bukan satu gulungan kecil, tetapi gulungan besar yang mewah. Tisu tandasnya banyak, lembut dan berkualiti. Sophie hampir menitiskan air mata. Bagaimana negara seperti ini wujud? Keluar dari tandas, Sophie terkejut sekali lagi di hadapan cermin. Singki mempunyai sabun pencuci tangan. Malah ada pengering tangan. Dengan tangan yang menggigil, dia mengeluarkan telepon pintar dan mula mengambil gambar. Krek-krek, saya mesti tunjukkan kepada rakan-rakan saya. Jika tidak, mereka tidak akan percaya. Kawan-kawan ini belum berakhir. Sophie keluar dari tandas dengan wajah yang masih tidak percaya. Dia menghantar message kepada rakan-rakannya. Anda tidak akan percaya. Tandas percuma di sini lebih bersih daripada hotel berdekatan Opera Paris. Tetapi Sophie tidak tahu kejutan sebenar baru saja bermula. Pukul 6 petang. Sophie menuju ke perhentian bus untuk pulang ke hotelnya. Angin awal bulan November membawa sedikit kedinginan. Menunggu bus di Paris sentiasa menyeksakan. Anda perlu berdiri dalam hujan. Dan angin menunggu tanpa had untuk bus yang tidak diketahui bila akan tiba. Angin kuat, Sophie mengetatkan kolar kotnya dan tiba di perhentian bus. Tetapi, apa ini? Perhentian bus itu mempunyai papan-paparan LED yang terang dan modern, serta pondok menunggu yang selesa. Duduk di bangku, walaupun tiada pemanas reka bentuk yang terlindung dari angin dan hujan, memberikan rasa tenang. Perhentian bus modern sebegitu. Sophie terlopong.
Di Paris, perhentian bus kadangkala hanya sekeping tiang dengan papan tanda yang tergantung. Jika hujan Anda basah, jika salji Anda bersalji. Tetapi perhentian bus di Kuala Lumpur adalah dunia yang lain. Wow, ini sungguh luar biasa. Sophie melihat sekeliling. Terdapat kerusi untuk duduk. Malah ada soket USB untuk mengecas telepon. Tetapi yang paling mengejutkan adalah perkara lain. Sophie memandang papan tanda elektronik pintar itu, matanya terbeliak. Bus T818 akan tiba dalam 3 menit. Ianya masa nyata. Ya, perhentian bus di Malaysia mempunyai sistem maklumat dinamik bus yang sangat tepat. Berapa menit lagi bus akan tiba? Di mana ia berada sekarang malah sama, ada ianya bus lantai rendah, semuanya dipaparkan. Sophie mengeluarkan teleponnya dan mengambil gambar. Adakah ini film fiction science? Selepas 3 menit seperti yang dipaparkan pada skrin elektronik bus, tiba tepat pada masanya. Sophie menaiki bus dengan penuh kekaguman. Di dalam bus kejutan lain menunggunya. Di sini pun ada wifi percuma. Malah pemandu bus mengumumkan nama-nama stesen dengan ramah. Sophie secara tidak sengaja terjerit. Negara jenis apakah Malaysia ini? Seorang nenek di sebelah tersenyum dan berkata kepadanya, "Ini kali pertama ya. Kemudahan MRT di Malaysia juga hebat, nak." MRT mata Sophie bersinar-sinar. Keesokan harinya, Sophie memutuskan untuk mencoba MRT. Metro Paris adalah tempat yang lama, suram dan berbau. Wi-Fi. Itu hanya mimpi. Isyarat telepon bimbit pun tiada. Tetapi saat menaiki MRT laluan Kajang di Kuala Lumpur, Wi-Fi tiba-tiba berfungsi. Di bawah tanah, Sophie melihat teleponnya dan menguji kelajuan. Ini keterlaluan. Lebih laju daripada di atas tanah. Sophie memandang ke atas siling dan terkejut sekali lagi. Begitu bersih, MRT itu begitu bersih. Ya, di MRT Malaysia, makan dan minum adalah dilarang, malah mengunyah gula-gula getah juga tidak dibenarkan. Ia mengekalkan kebersihan bertaraf dunia. Penghawa dingin kuat, udara segar malah. Tempat duduk keutamaan ditandakan dengan sangat jelas. James dari United Kingdom mempunyai reaksi yang sama. Di London Metro pada musim panas, seperti sauna musim sejuk seperti peti sejuk. Wi-Fi tak wujud. Tetapi di Kuala Lumpur, saya boleh menonton Netflix di bawah tanah yang dalam. Inilah abad ke-21. Abad ke-21. Kawan-kawan, inilah kekuatan sebenar Malaysia. Pengangkutan awam Malaysia bukan sekadar alat untuk bergerak. Ianya bandaraya di mana masa menunggu adalah minimum udara segar dan sambungan Wi-Fi sempurna. Ini bukan sistem, ini adalah seni. Selepas turun dari MRT perut, Sophie mula berasa lapar. Waktu sudah pukul 12 tengah hari, waktu makan tengah hari. Berjalan di jalan, dia berhenti di hadapan sebuah restoran. Nasi kandar, bau kuah kari yang wangi menerpa hidungnya. Mari coba masuk. Saat menolak pintu restoran. Selamat datang. Suara pemilik yang lantang kedengaran. Sebaik sahaja melangkah masuk, suasana sambutan yang hangat dapat dirasakan. Itulah kemesraan unik Malaysia. Saya mahukan satu hidangan, kata Sophie, sambil menunjuk menu. Pemilik kedai mengambil pesanan dan masuk ke dapur. Seketika kemudian dia mula meletakkan barang-barang di atas meja. Sos khas, kuah kari pelbagai jenis, air kosong. Malah ada hidangan dal kacang dal yang percuma. Apa ini, Sophie kelam kabut? Saya tidak memesan ini. Pemilik kedai itu tersenyum. Ini adalah hidangan percuma. Minuman air dan sup semuanya boleh diisi semula sendiri, tanpa had, dan ianya percuma dengan hidangan utama Anda, percuma. Mata Sophie membulat. Di Paris, sekeping roti pun berbayar. Segelas air pun dikenakan bayaran. Tetapi semua makanan ini percuma. Ya, semuanya percuma. Makanlah sepuas hati. Pemilik kedai itu tersenyum dan kembali ke dapur. Sophie melihat bar layan diri di hadapannya. Terdapat mesin minuman air sirap teh, oais pelbagai kuah kari dan sambal. Semuanya disediakan dengan teliti. Ini benar-benar percuma. Dia tidak percaya. Dia mengambil segelas air kosong dan meminumnya. Sedap. Dia mencoba kuah kari dan sup dal. Sophie tenggelam dalam dunia makanan Malaysia. Kemudian pemilik kedai muncul lagi. Di tangannya sepinggan ulam-ulaman segar. Ini ulam sebagai hidangan tambahan untuk awak. Apa tambahan lagi? Sophie memandang pemilik kedai itu dengan terkejut. Ianya percuma, dan dia masih mau memberi lebih. Tak mengapa, awak kawan asing kami. Makanlah banyak-banyak. Pemilik kedai meletakkan ulam di atas meja dan kembali ke dapur. Ini belum berakhir.
Restoran itu mempunyai mesin penapis air. Adakah air pun percuma? Sophie pergi mengambil air dan meminumnya. Wow, ini pun percuma. Di restoran Paris, sebotol air dikenakan 5 euro dan ianya botol kecil. Tetapi di sini air percuma boleh diisi semula tanpa had. Dia melihat meja sebelah. Ada tisu tandas dan tisu basah. Sophie mengambil sekeping tisu basah. Ini pun percuma. Ya, restoran Malaysia secara asasnya akan menyediakan tisu. Nasi kandarnya dihidangkan. Pelayan yang lalu lalang mengajarinya cara makan dengan kuah banjir. Gaulkan sedikit kuah kari dengan sambal, ianya sangat lazat. Sophie mengambil sesudu dan memasukkannya ke dalam mulut. Dia memejamkan mata dan mengeluh kagum. Rasa ini, kebahagiaan ini. Selesai makan semasa membayar Sophie, mengeluarkan sedikit uang dari dompet untuk tip. Di Paris tip adalah wajib. Biasanya jika Anda tidak memberi 10% hingga 15% Anda dianggap kurang ajar. Tip, kata Sophie sambil menghulurkan uang kepada pemilik kedai. Tetapi pemilik kedai menggelengkan kepala. Tak perlu. Kami tak ambil tip. Cukup awak seronok makan di sini. Apa tidak menerima tip? Sophie terkejut. Ya, Malaysia memang tiada budaya tip. Datanglah lagi, itu sudah cukup. Sophie ingin menangis karena terharu. Terima kasih, sungguh terima kasih. Dia tunduk hormat dengan mendalam. Keluar dari restoran, Sophie memandang ke langit. Inilah negara. Negara sebenar. Sepatutnya begini. Kawan-kawan, inilah kemurahan hati Malaysia. Restoran Malaysia bukan hanya mengisi perut pelanggan, tetapi juga mengisi hati mereka. Perkhidmatan tidak dibeli dengan uang, tetapi ditukar dengan hati ke hati. Bill di sini bukan sahaja merangkumi harga makanan, tetapi juga keikhlasan. Selepas makan dan berasa kenyang, Sophie memutuskan untuk menaiki MRT lagi. Dia ingin pergi dari Bukit Bintang ke KLCC. Semasa menuruni tangga stesen MRT, Sophie masih kelihatan tidak percaya. Minuman percuma, air percuma, dan tidak menerima tip. Apa masalah dengan orang negara ini? Pukul 2 petang. Platform MRT laluan Kajang. Orang ramai beratur. Sophie turut beratur di belakang barisan. Di Metro Paris tiada budaya beratur. Sebaik sahaja pintu dibuka, semua orang akan berebut-rebut masuk. Tetapi Kuala Lumpur berbeza. Di mana saja orang ramai beratur dengan tertib mengikut garisan putih. Pemandangan ini sungguh menakjubkan dan mengejutkan. Riing-riing MRT tiba. Pintu dibuka. Orang ramai mula masuk, Sophie turut masuk. Melihat sekeliling gerabak, satu pemandangan aneh menarik perhatiannya. Terdapat tempat duduk kosong, tetapi tiada siapa yang duduk. Ada tempat kosong di sana. Sophie berjalan ke arah itu. Tempat duduk yang ditandakan dengan warna biru gelap kosong 6 tempat. Ini bukan waktu puncak, mengapa tiada siapa yang duduk. Tepat ketika Sophie hendak duduk, seorang pemuda Malaysia yang berdiri di sebelah cepat-cepat berkata, "Ah, itu tempat duduk keutamaan." Tempat duduk keutamaan, Sophie mengerutkan dahinya. Ya, ianya untuk datuk nenek ibu mengandung dan orang kurang upaya. Sophie terkejut melihat sekeliling. Gerabak penuh dengan orang muda. Ramai yang berdiri. Tetapi tiada sesiapa benar-benar. Tiada sesiapa yang duduk di tempat duduk biru gelap itu. Walaupun kosong, tidak boleh duduk. Sophie tidak percaya. Ya, ianya dikosongkan khas untuk yang lemah, dan uzur pemuda itu tersenyum. Di Metro Paris, tempat duduk sentiasa direbut. Sesiapa yang pantas dialah tuannya. Walaupun orang tua berdiri, wanita mengandung berdiri, jarang sekali ada yang memberi tempat. Tetapi di Kuala Lumpur, di stesen berikutnya, seorang nenek menaiki gerabak. Nenek itu yang berjalan perlahan dengan tongkat masuk. Nenek Sila duduk di sini. Seorang pelajar universiti yang berdiri jauh sedikit menjerit. Dia membimbing nenek itu ke tempat duduk keutamaan. Selepas nenek itu duduk, pelajar universiti itu kembali ke tempatnya dan berdiri. Air mata mula bergenang di mata Sophie. Inilah budaya. Di stesen seterusnya, seorang wanita hamil menaiki gerabak. Perutnya besar kelihatan, seperti hamil 7 bulan. Dia berdiri sambil memegang pemegang, kelihatan agak susah. Pada saat itu, seorang pelajar sekolah menengah yang duduk di tempat duduk biasa segera berdiri. "Makcik Sila duduk di sini." "Ah, tak mengapa, nak." "Tak boleh, makcik. Kena duduk, ada bayi di dalam perut tuh." Wanita hamil itu berterima kasih dan duduk. Pelajar sekolah menengah itu berjalan ke tepi pintu dan berdiri dengan selesa. Seolah-olah ianya perkara yang biasa. Sophie terperangkap dalam kejutan melihat pemandangan ini. Ini tidak dapat dibayangkan di Paris. James dari UK turut mengalami pengalaman yang sama.
Di London, walaupun wanita hamil berdiri, semua orang hanya melihat telepon berpura-pura tidak nampak. Tetapi di Kuala Lumpur, pelajar sekolah menengah berusia 16 tahun memberi tempat duduk. Tidak, bukan memberi tempat duduk itu adalah perkara yang sepatutnya dilakukan. Inilah pendidikan sebenar. Jennifer dari Amerika Serikat berkata, di New York walaupun ada tanda tempat duduk keutamaan, semua orang duduk karena tiada paksaan. Tetapi di Kuala Lumpur bukan undang-undang tetapi hati yang berfungsi. Bukan polis yang menguatkuasakan tetapi semua orang mematuhinya. Inilah negara maju sebenar. Semasa Sophie turun di stesen KLCC, dia menoleh ke belakang. Tempat duduk biru gelap itu masih kosong dan orang muda berdiri di hadapannya. Di sini budi bahasa mendahului undang-undang. Kawan-kawan, inilah kekuatan sebenar Malaysia. Tempat duduk keutamaan bukan hanya tempat duduk. Ia adalah simbol hati yang bertimbang rasa. Budaya mengutamakan yang lemah. Inilah Malaysia, negara yang mementingkan adat dan muhibbah. Selepas turun di KLCC, Sophie berjumpa dengan Kate, rakan dari Australia yang telah tinggal di Malaysia selama 6 bulan. Sophie, cuaca hari ini cantik. Nak pergi taman KLCC? Ianya sungguh menakjubkan. Taman, Sophie bertanya. Ya, taman yang betul-betul di tengah-tengah bandar. Kita boleh rasa kehidupan sebenar orang KL di sana. Mereka berdua menaiki MRT ke taman KLCC. Sebaik saja keluar dari stesen, pemandangan taman yang luas terbentang di hadapan. Wah, Sophie mengeluh kagum. Ini taman, pemandangannya begitu luas. Pukul 5 petang, matahari mula terbenam perlahan-lahan. Cahaya keemasan menyinari permukaan tasik. Orang berbasikal, orang berjoging, orang yang duduk di atas tikar berkelah, mereka berada di mana-mana. Lihat sini, Kate menunjuk. Orang ramai di atas tikar berkelah sedang makan. Nasi lemak pasangan kekasih minum teh tarik, rakan-rakan berkongsi roti canai. Makanan mereka beli di mana? Sophie bertanya. Pesan GrabFood lah, Kate tersenyum. Penghantaran ini, tamankan Sophie terkejut. Ya, di Malaysia kita boleh pesan GrabFood di taman KLCC. Malah tanpa alamat pun boleh dihantar. Keterlaluan, bagaimana boleh hantar tanpa alamat? Mereka guna GPS telepon dan cari mercu tanda landmark. Saya tunjukkan. Kate mengeluarkan teleponnya dan membuka aplikasi GrabFood. Sophie melihat skrin, matanya membulat. Nasi lemak, mie goreng, laksa, burger, sushi. Pelbagai makanan ada. Nak pesan sekarang, Sophie bertanya. Mestilah datang taman tak makan nasi lemak. Tak sah. Kate menekan butang pesanan. Pesanan selesai. Skrin menunjukkan notifikasi. Restoran telah mengesahkan. Makanan sedang disediakan. Penghantar telah mengambil pesanan. Lihat, kita boleh lihat dalam masa nyata, kata Kate sambil menunjukkan skrin. Kedudukan motosikal penghantar makanan pada peta muncul sebagai titik dan sedang bergerak. Ianya masa nyata. Wow, ini sungguh melampau. Sophie tidak percaya. 15 menit kemudian bunyi motosikal kedengaran. Penghantar makanan tiba di pintu masuk taman. Cik Kate, penghantar makanan, memanggil. Ya, di sini. Kate melambaikan tangan. Penghantar makanan terus datang ke tempat mereka. Nasi lemak dan 2 teh tarik, betul sila nikmati. Sophie ternganga. Ini benar-benar nyata, bukan mimpi. Di Paris, walaupun alamatnya tepat, penghantaran makanan tidak semestinya berjalan lancar. Menunggu 1 atau 2 jam adalah perkara biasa. Jika tidak jumpa jalan, mungkin mereka tidak akan datang. Tetapi di Kuala Lumpur, walaupun di taman tanpa alamat, ayam goreng panas boleh dihantar dalam masa 15 menit. Sophie menggigit nasi lemak. Sungguh sedap, sambal yang pedas, manis, ikan bilis yang rangup, dan bau daun pisang. Sambil dihembus angin petang. Di bawah matahari terbenam, rasa nasi lemak ini sungguh ajaib. Kate, ini berapa harganya? Dalam RM15.00 seorang. Kalau tukar uang kita sekitar 3 euro, kenapa begitu murah? Sophie terkejut lagi. Di Paris Charge, penghantaran sahaja sudah 10 euro. Dia melihat tikar berkelah di sebelah. Ada orang asing lain. Thomas dari Jerman memesan kambing bakar. Yuki dari Jepun sedang makan kue teo goreng. Saya pernah pesan GrabFood di puncak Bukit Jerit Thomas. Saya lapar semasa mendaki Bukit Tabur, saya pesan. Dan ia benar-benar sampai di pintu masuk trek. Yuki juga menyahut. Saya pesan tengah malam pukul 2 pagi. Ia pun dihantar. Penghantar makanan di negara ini sungguh luar biasa. Sophie mendongak ke langit. Bintang-bintang mula berkelipan. Lampu-lampu menara KLCC mula menyala. Tasik berkilauan. Inilah
Malaysia, kawan-kawan. Sistem penghantaran makanan Malaysia adalah keajaiban yang mengagumkan seluruh dunia. Boleh dihantar di lereng bukit di taman tanpa alamat hanya dengan GPS. Mengapa ini? Mungkin bukan hanya teknologi, tetapi karena sentuhan manusia. Penghantar makanan yang datang tanpa mengira hujan atau panas, lebih tepat daripada GPS yang tepat, adalah semangat mereka. Selepas menikmati pemandangan matahari terbenam sambil makan nasi, lemak di Taman Kate bertanya, "Apa nak buat esok?" Saya nak berjalan-jalan di Kuala Lumpur lagi," jawab Sophie. Nak mendaki Bukit Kate tersenyum sambil mencadangkan. "Mendaki bukit apa saya datang untuk melancong di bandaraya," bukan. Sophie menggelengkan kepala. Kuala Lumpur memang bandaraya, tetapi ia juga ada bukit di tengahnya. Mendengar kata-kata Kate, Sophie kelihatan keliru. Bukit, ada bukit di pusat bandar Kuala Lumpur. Ya, dan banyak Bukit Nanas KL, Forest Eco Park Bukit Gasing Bukit Kiara. Ini adalah negara di mana Anda boleh menaiki MRT untuk mendaki bukit. Naik MRT untuk mendaki bukit. Sophie ketawa. Mustahil. Untuk mendaki, kita perlu memandu beberapa jam baru sampai ke kawasan luar bandar. Malaysia berbeza. Esok saya tunjukkan. Keesokan paginya, Kate dan Sophie menaiki MRT laluan Kelana Jaya. Destinasi mereka Bukit Nanas KL Forest Eco Park. Melihat gerabak MRT, Sophie terkejut. Kenapa semua orang berpakaian sukan? Separuh daripada orang di dalam gerabak itu berpakaian mendaki. Orang memakai kasut sukan dan membawa beg galas ada di mana-mana. Normal lah. Inilah rutin hujung minggu. Kate ketawa. Stesen Bukit Nanas tiba. Sebaik sahaja keluar dari stesen berjalan sebentar mengikut laluan taman bukit itu kelihatan. Itu bukit. Sophie ternganga. Ini bukan Kuala Lumpur kan? Ya, ini di tengah-tengah bandar, berhampiran KLCC dan Menara KL. Keluar dari sini tidak sampai 10 menit Anda tiba di pintu masuk Denai Mendaki. Sophie tidak percaya. Di Paris jika ingin ke kawasan bukit perlu menaiki kereta api selama 3 jam dan ianya kawasan luar bandar. Tetapi di Kuala Lumpur hanya dengan MRT sudah boleh sampai ke kaki bukit. Gila, benar-benar gila. Sophie memuji berulang kali. Mereka mula mendaki. Selepas mendaki, kira-kira 15 menit mereka menoleh ke belakang. Wow, apa itu? Pemandangan bandar Kuala Lumpur terbentang luas. Bangunan-bangunan tinggi KLCC dan Menara KL terpampang di hadapan mata. Mendaki sambil melihat pemandangan bandar. Tangan Sophie menggigil sambil mengambil gambar. Kate berkata, "Di sini sungguh istimewa. Jantung bandar mempunyai bukit, dan bukit itu merangkumi bandar." Selepas mendaki kira-kira 20 menit mereka bertemu dengan seorang makcik ibu saudara, Puan yang kelihatan berusia 70-an. Dia memegang tongkat mendaki dan mendaki dengan penuh semangat. "Selamat pagi," Makcik Kate menyapa. Kawan asing." "Datang dari mana?" "Perancis," jawab Sophie. "Oh, dari jauh datang. Macam mana bukit kami?" "Sungguh menakjubkan. Tak sangka ada bukit begini di tengah-tengah bandar," kata Sophie. "Sudah tentu. Negara kita bandar pun hebat, alam semula jadi pun boleh dinikmati." Makcik itu tersenyum lebar dan mendaki lebih dahulu. Selepas mendaki kira-kira 1 jam, mereka tiba di jambatan kanopi terkenal, Kanopi Walk atau kawasan rehat. Di sana terdapat gerai yang menjual air mineral. Ada orang jual air di puncak bukit. Sophie terkejut lagi. "Ya, pemandangan dari sini sungguh menakjubkan," kata Kate. Mereka berdua mencari tempat untuk berehat. Duduk di bangku pemandangan Kuala Lumpur terbentang seperti panorama. Adakah ini benar-benar nyata? Sophie minum air dan hanyut dalam pemandangan. James dari UK juga mengalami pengalaman yang sama. Di London, jika nak lihat alam semula jadi mesti keluar dari bandar. Tetapi di Kuala Lumpur, alam semula jadi dan bandar bernafas bersama. Pagi mesyuarat di KLCC, tengah hari makan di Bukit Malam, berjoging di taman. Inilah kehidupan seharian. Jennifer dari Amerika Serikat berkata, "New York ada Central Park, tetapi itu taman buatan. Kuala Lumpur ada bukit sebenar, alam semula jadi sebenar. Bukan bandar mengelilingi alam, tetapi alam memeluk bandar." Dalam perjalanan turun, Sophie melihat sekeliling. Tupai berlari-lari, burung berkicauan, pokok bergoyang ditiup angin. Dan apabila mendongak menara KLCC kelihatan, inilah keharmonian. Sophie bergumam. Kawan-kawan, inilah kehebatan Malaysia. Di dunia negara mana yang seperti ini? Di tengah-tengah metropolis,
di mana berjuta-juta orang tinggal terdapat bukit sebenar, negara di mana Anda boleh mendaki bukit dalam masa 30 menit dengan MRT. Ini bukan keajaiban. Ini adalah kebijaksanaan rakyat yang menyayangi dan memelihara alam semula jadi. Selepas selesai mendaki, Sophie dan Kate dibasahi peluh. Nak mandi dan makan malam di rumah saya, Kate bertanya. Betul ke? Terima kasih banyak, Sophie gembira. Mereka berdua menaiki MRT ke rumah Kate, sebuah pangsapuri apartemen di tingkat 3 di kawasan Damansara. Naik lift berdiri di hadapan pintu rumah Kate. Masuklah, kata Kate sambil membuka pintu. Tepat ketika Sophie hendak melangkah masuk, Kate mengangkat tangan dan menghalangnya. Tunggu Kena, tanggal kasut, buka kasut. Kasut Kena, buka kasut. Sophie terkejut. Ya, di Malaysia wajib buka kasut sebelum masuk rumah. Sophie mengerutkan dahi. Di Paris mereka berjalan di rumah dengan memakai kasut. Masuk bilik tidur pakai kasut. Duduk atas katil pun pakai kasut. Ianya perkara biasa. Kenapa kena buka? Orang Malaysia akan duduk di lantai, atau ianya untuk memastikan lantai bersih, jawab Kate. Sophie menanggalkan kasutnya. Di pintu masuk, selipar dalam rumah Kate tersusun rapi. Kate menghulurkan sepasang selipar kepadanya. Pakai ini untuk dalam rumah. Sophie memakai selipar dan melangkah masuk. Saat itu, perasaan yang aneh. Rasa yang selesa, seperti menanggalkan perisai. Kakinya berasa bebas. Macam mana? Selesakan Kate ketawa. Agak pelik, tetapi bagus. Sophie menggoyangkan jari kakinya. Dia melihat lantai ruang tamu. Lantai jubin yang berkilat dan sangat bersih. Lihatlah, saya boleh buat yoga di sini, meregangkan badan atau berbaring sahaja, kata Kate. Berbaring di lantai. Sophie terkejut. Ya, cobalah. Sophie dengan berhati-hati duduk di lantai. Kemudian dia mencoba berbaring. Sungguh selesa. Rasa sejuk terasa, suhu lantai yang menyenangkan. Rupa-rupanya ianya sangat selesa. Di Paris ianya tidak dapat dibayangkan. Berbaring di lantai sangat kotor, penuh debu dan bekas tapak kasut. Tetapi lantai di Malaysia bersih seperti katil. Selepas mandi, Kate menyediakan makan malam. Malam nih kita makan masakan Malaysia, laksa dan kuih muih. Di mana kita makan? Sophie bertanya. Di sini, di meja kopi. Kate duduk di atas bantal di tepi meja rendah di lantai ruang tamu. Makan sambil duduk di lantai. Inilah gaya Malaysia. Mereka berdua duduk di atas bantal. Laksa mengeluarkan uap panas. Sophie menyuduh kuah dan memasukkannya ke mulut. Sedap. Kan makan macam ini lagi, santai kan? Ya, rasa sungguh selesa, rasa seperti kembali ke bumi. Sophie tersenyum. Selepas makan, Kate berkata, sebenarnya pada mulanya saya rasa budaya ini pelik. Kenapa mesti buka kasut? Tapi sekarang saya sangat suka. Saat balik rumah dan tanggal kasut, rasa macam semua beban dilepaskan. Semua beban dilepaskan. Ya, tekanan di luar, keletihan pikiran yang rumit. Semuanya seperti ditanggalkan bersama kasut. Sophie mengangguk. Ya, saya pun rasa begitu. Rasa tenang sebaik sahaja tanggal kasut. James dari UK juga pernah berkata perkara yang sama. Pada mulanya ianya menyusahkan. Pergi rumah orang kena buka kasut, kena pakai selipar dalam rumah. Tetapi selepas tinggal 6 bulan saya paham. Tanggal kasut bukan hanya soal kebersihan. Ianya adalah ritual untuk melepaskan kekacauan di luar dan menyambut kedamaian di dalam rumah. Jennifer dari Amerika Serikat berkata, di Los Angeles pakai kasut, naik atas katil, duduk di sofa. Saya tak tahu betapa kotornya dulu. Datang ke Malaysia, baru saya sadar budaya. Tanggal kasut ini sungguh hebat. Sophie melihat keluar tingkap rumah Kate. Pemandangan malam Kuala Lumpur berkilauan. Dia menunduk melihat kakinya. Kaki yang memakai selipar. Kaki yang selesa. Di sini, selipar bermaksud pulang ke rumah. Kawan-kawan budaya tanggal kasut. Ianya bukan hanya kebiasaan. Ianya cara membezakan dunia luar dan dunia dalam. Saat tanggal kasut di pintu kita, beralih dari medan perang di luar ke tempat perlindungan yang tenang. Inilah sikap orang Malaysia terhadap rumah. Keluar dari rumah Kate selepas makan malam waktu sudah pukul 10 malam. Kate, saya nak jalan kaki balik ke hotel. Nak lihat pemandangan malam Kuala Lumpur. Seorang diri pukul 10 malam, Kate bertanya dengan risau. Di Paris ianya tidak dapat dibayangkan. Tapi di sini saya rasa tak mengapa. Ya, Kuala Lumpur lagi selamat pada waktu malam. Berhati-hati di jalan, Kate melambaikan tangan. Sophie mula berjalan di jalan raya Bukit Bintang. Walaupun sudah pukul 10 malam, jalan raya masih terang benderang. Papan tanda bersinar. Orang ramai berjalan sambil ketawa.
Setiap kedai serbaneka convenience store terang benderang. Wow, di sini sungguh selamat. Di Paris berjalan seorang diri pada jam 10 malam adalah tindakan bunuh diri. Banyak pencopet ramai orang berbahaya. Tetapi Kuala Lumpur sungguh berbeza. Wanita berjalan seorang diri, orang tua berjalan perlahan-lahan, malah kelihatan pelajar pulang dari kelas tambahan. Sophie berjalan ke arah KLCC. Pukul 11 malam, lampu pusat membeli belah masih menyala. Penghibur jalanan masih membuat persembahan. Cantiknya Sophie berdiri di jejan tas, menikmati pemandangan. Pada saat itu, dia menyentuh poketnya. Dompetnya hilang. Sophie panik dan membelek bagnya. Tiada dompet hilang. Di mana saya jatuhkannya? Seketika pikirannya kosong. Di dalam dompet itu ada uang tunai Rm500, 2 kad kredit dan paspor. Habis. Benar-benar habis. Sophie rasa ingin terduduk di jalan. Tetapi dia mulai berjalan kembali ke laluan. Asal berharap dia dapat mencari tempat dompet itu jatuh. Dia melalui sebuah kedai serbaneka. Maafkan saya, ada sesiapa yang terjumpa dompet Sophie menjenguk ke dalam kedai dan bertanya. Dompet sila tunggu, kata juruang sambil membuka laci kaunter. Ini dia. Ya Tuhan ya, ini dompet saya Sophie. Tidak percaya. Tadi ada pelanggan bawa masuk. Katanya dia terjumpa di atas tanah. Sophie memeriksa dompet itu. Uang tunai ada, kad ada, paspor pun ada. Tiada satupun yang hilang. Terima kasih banyak. Sophie menitiskan air mata. Sama-sama. Baguslah. Semoga selamat dalam perjalanan. Juruang itu tersenyum dan melambai. Sophie keluar dari kedai serbaneka itu dan melihat ke langit. Inilah Malaysia. Di Paris saat dompet jatuh, ianya sudah berakhir. Ianya akan hilang dalam masa satu saat. Uang tunai tentu sahaja lesap. Kad akan dicuri guna dengan segera. Tetapi di Kuala Lumpur seseorang menjumpainya, menyerahkannya kepada kedai serbaneka atau balai polis, dan menjaganya sehingga pemiliknya datang. Sophie meneruskan perjalanan. Kali ini dia berjalan perlahan-lahan merasai kota ini. Sudah melepasi tengah malam jam 1 pagi. Jalan masih terang. Dia melihat wanita yang lalu lalang. Wanita memakai tudung berjoging dengan headphone. Pelajar universiti berjalan seorang diri. Pekerja pejabat keluar dari kedai serbaneka. Di sini tiada ketakutan, Sophie bergumam. Dia teringat kata-kata James dari UK. Saya pernah berjalan seorang diri pada jam 2 pagi. Ini tidak dapat dibayangkan di London. Tetapi di Kuala Lumpur saya hanya merasa kedamaian. Kebebasan bukan perkataan yang hebat. Boleh berjalan dengan selamat pada waktu malam itulah kebebasan. Sophie berjalan ke Bukit Bintang. Jam 1 pagi. Kedai masih buka. Lampu kedai serbaneka. Kedai buku 24 jam. Kedai mamak lewat malam. Adakah negara ini tidak tidur? Sophie tersenyum. Dia berjalan ke arah hotelnya. Sambil berjalan, dia mengimbas kembali seminggu ini. Tandas percuma, tetapi bertaraf gedung membeli belah. Perhentian bus dengan skrin pintar. Wi-Fi laju di MRT. Pemilik restoran yang sentiasa memberi layanan. Tempat duduk keutamaan yang dikosongkan. Penghantaran makanan ke taman. Bukit di tengah bandar. Rumah yang aman dengan budaya tanggal kasut. Dan dompet yang hilang tetapi dikembalikan. Serta jalan malam yang selamat. Semua ini adalah nyata. Tiba di hadapan hotel, Sophie menoleh ke belakang. Malam Kuala Lumpur bersinar. Berjuta-juta lampu. Dan orang ramai yang hidup aman di bawah cahaya itu. Sophie mengeluarkan telepon pintarnya dan menghantar message kepada rakan-rakannya. Kalian tahu tak, saya melihat keajaiban di Malaysia. Tandas percuma dan bersih. Bus yang maklumkan masa ketibaan. Penghantaran ke taman. Bandar yang boleh dilihat dari puncak bukit. Dompet yang dikembalikan. Dan jalan yang boleh dilalui pada jam 1 pagi. Semua ini adalah nyata. Ini bukan film. Ini adalah reality. Kawan-kawan, mengapakah Malaysia begitu hebat? Bukan karena teknologi, bukan karena kelajuan, tetapi karena perincian-perincian kecil yang mengambil berat tentang manusia. Semuanya berkumpul menjadi negara kepercayaan yang unik di dunia. Budi pekerti kecil terkumpul menjadi budaya yang besar. Kebaikan kecil terkumpul menjadi negara yang hebat. Sekeping tisu tandas di tandas awam, papan tanda pintar di perhentian bus, teh percuma di restoran, tempat duduk yang dikosongkan untuk warga emas, dompet yang menunggu pemiliknya, lampu jalan yang masih menyala pada waktu malam. Semua ini adalah Malaysia. Malaysia negara paling sesuai untuk didiami. Inilah negara kita yang hidup seperti keajaiban.
Jika Anda rasa video hari ini menarik, sila bantu subscribe dan like. Langganan dan like. Anda adalah kekuatan besar bagi saya. Juga sila kongsi pandangan Anda di ruangan komen. Kongsikan apa lagi yang Anda rasa ajaib dan hebat tentang Malaysia. Saya akan kembali dengan video yang lebih menarik. Terima kasih karena menonton.